ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Pertama kali marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan nikmat kurnia dan inayahnya dengan izin Allah. Alhamdulillah tuan guru kita Ustaz Dato' Ismail Kamus telah berada di samping kita. Mudah-mudahan kita menjadi tumpuan yang sepenuhnya agar tidak terganggu dengan handphone dan juga lain-lain, dan juga harap dapat bersama daripada semua jemaah untuk sama-sama kita rahmat dengan pagi ini. Mudah-mudahan Allah turunkan rahmat kepada kita semua bersama kita mendengar kuliah materi dan khas dengan berbahagia Ustaz Kamus. Jadi sekali lagi surau Letih. Tak tahu lah. Tak ketik dia. Yang belakang sikit ke? Lipat. Beliau yang kurang sihat tapi masih lagi ingin datang menyampaikan ilmu beliau. Okey, dia nak belakang sikit. Akhir Tak lepas. boleh saja bersama kita sekitar tahun yang lalu dalam zaman awal juga dari 15 tahun. Jadi sama-sama kita dapat berjumpa dari tuan dan kita dapat sekian. Sekian saya silakan. Ini Pakai. Ya, kira-kira. Bismillah. InsyaAllah. Ini nak Lipat kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara pengurusi majlis yang saya muliakan, tuan imam, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bersama-sama merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama himpun dan kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan nikmatnya maka kita masih lagi boleh meneruskan ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sedia maklum bahawa sungguhnya roh kita ini dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita meneruskan ibadat kita kepada Allah Taala sesuai dengan firman wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadat. Pada suatu hari Nabi Allah Ibrahim AS melihat seekor himar di tepi laut. Dilihatnya bangkai himar itu dimakan oleh binatang laut, binatang darat, dan binatang ikan dan sebagainya, makannya. Maka ia bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana nanti manusia Allah akan hidupkan nanti? Bangkai himar itu dimakan oleh berbagai-bagai binatang. Ikan makan, binatang darat makan, jadi tinggal tulang. Itu sebabnya
dia bertanya, wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Berkatalah Ibrahim, wahai Tuhanku, bagaimana kau menghidupkan orang mati? Awalam tu'min, kau tak percaya ke wahai Ibrahim? Qala bala, percaya. Tetapi untuk menenangkan hati aku, dia kata, maka Tuhan perintahkan ambil 4 ekor burung. Aku arba'atan tayr, 4 ekor burung. Fasurhunna ilaik, kemudian cincang habis-habisan. Kemudian letakkan di atas 4 gunung. Kemudian panggil balik dia. Maka Nabi Ibrahim ambil 4 ekor burung. Burung iaitu burung merak, ayam jantan, burung merak, ayam jantan, burung elang, dan sekali lagi burung apa? Burung merak, ayam jantan, burung elang, burung gagak. 4 ekor burung disembelih dan dihancur, cincang hancur-hancur. Kemudian dipegangnya kepala binatang tu, letakkannya 4 gunung. Letakkan 4 gunung, kemudian dipanggil balik. Bercampur gaul lah burung-burung itu, campur-campur, terbang, masuk balik kepada kepala masing-masing. Itu asalnya, apa namanya, bagaimana Allah menghidupkan orang mati balik. Di mana kita lihat masalahnya kepercayaan. Kita percaya ke tidak? Maka Nabi Ibrahim pun percaya bahawa di mana Tuhan tunjukkan burung itu, kalau dia tak kena dia punya burung kepala itu, tak masuk dia. Itu dia 4 ekor burung. Maka ulama mengkaji pula mengapa binatang-binatang itu dijadikan contoh. Contohnya ayam jantan, burung elang, burung merpati, burung merak. Ulama mengkaji pula 4 ekor burung itu. Yang pertama burung merak. Perangai burung merak itu perangai suka menyombong. Dipotong benda tu supaya jangan menyombong. Yang kedua burung merpati, jarang rajin sembahyang subuh. Perangai itu dibuang juga. Yang ketiga burung elang, suka menyambar. Ayam jantan suka cari betina. Tu perangai-perangai itu hendaklah dibuang. Itu 4 binatang tu dipotong perangai-perangai itu supaya jangan kita menjadi seperti binatang 4 ekor tu. Itu sebabnya 4 ekor itu. Ada pendapat yang burung hijau, burung bukan apa namanya, burung itik hijau. Perangai-perangai itu lah yang buang supaya jadi manusia biasa. Itu sebabnya kita kena mengkaji 4 perkara. Yang pertama, merenungkan ciptaan Allah Ta'ala, iaitu benda-benda yang boleh menyebabkan jiwa kita tenang. Yang pertama, mengenangkan ciptaan Allah Ta'ala supaya kita ingat bahawa sungguhnya Allah SWT itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, boleh mencipta apa saja, berkuasa menghidupkan orang mati. Bagaimana keadaan sekalipun, di mana Nabi Ibrahim merenungkan burung binatang himar itu, ia dah dimakan berbagai binatang, boleh hidup balik. Itu kuasa Allah Subhanahu Wa Taala.
Itu sebabnya kita merenungkan 4 perkara. Yang pertama, merenungkan ciptaan Ta'ala, supaya kita dapat mengenangkan bagaimana kehebatan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala boleh buat apa saja. Boleh buat apa saja yang dikuasai, dikehendakinya. Sebab 20 kita belajar iradat, berkehendak. Allah Taala berkehendak buat apa saja yang dia boleh buat. Yang pertama. Itu sebabnya kita merenungkan ciptaan Allah Taala ni, bagaimana hebat dunia ini. Dunia ini hebat. Kita lihat, kita melihat alam luas. Alam yang luas ini, tengok bagaimanakah bulan, bintang, matahari. Matahari itu ciptaan Allah Ta'ala yang tak boleh kita mikirkan bagaimana hebat. Sekiranya matahari itu di depankan sikit saja, panas dunia ini. Ke belakang sikit, sejuk dunia ini. Itu matahari. Bulan dan bintang. Bulan tidak boleh berlumba dengan bintang, dengan bulan, dengan matahari. Matahari dengan bulan Tuhan cipta elok, tepat masanya. Sekiranya silap sikit, bergegar dunia ni. Sebabnya berlakunya gempa bumi, berlakunya gerhana bulan, berlakunya gerhana matahari. Ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebabnya tanda hari kiamat, banyaknya gempa bumi. Tanda hari kiamat, banyaknya gempa bumi. Sekarang ni kita lihat di Indonesia banyak kali gempa bumi, tanda-tanda hari kiamat. La taqum sa'ah hatta yataqarrab zaman. Tidak berlaku hari kiamat sehingga masa dekat. Banyaknya gempa bumi, banyaknya ulama-ulama mati, banyak. Yang pertama sekali, masa pendek, tanda hari kiamat. Kita tengok masa kita pendek, rasa macam mana? Kita rasa semalam hari ni sekejap je, dah sekejap, dah malam. Pasal apa? Pasal kita jauh dengan Allah SWT. Kalau dekat dengan Allah, masa kita rasa lama. Kalau jauh dengan Allah, rasa cepat dunia ni. Sekejap dah malam. Tengok kalau hari raya puasa, kalau hari puasa, masa rasa pendek. Puasa rasa panjang. Tunggu lama sangat. Dah lama sangat nak nunggu, nak buka puasa tu. Tapi kalau tak puasa, kejap je. Pasal kita jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tandanya. Itu yang pertama, kita menungkan ciptaan Allah Taala. Yang pertama tadi, bagaimana Allah boleh menghidupkan oleh orang mati. Jadi kita yakin kuasa Allah Taala boleh. Bagaimana kita besok, kita hari kiamat akan dihidupkan balik. Kita yakin adanya hari kiamat, adanya hari kebangkitan, adanya hari kebangkitan yang menakutkan kita. Tetapi sebabnya kita menungkan bagaimana nanti akhirat besok, kita akan dibangunkan di padang mahsyar, akan berhimpun seluruh dunia, dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, sampai umat Nabi Muhammad akhir sekali, dikumpulkan kesemuanya, akan dihisap, akan dihitung segala amalan-amalan itu. Dibimbang apa saja yang kita buat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sedikit pun Tuhan kira, banyak pun lagi kira. Jadi sekarang ni kita jangan membuat maksiat walaupun kecil sekalipun. Yang kecil-kecil pun Tuhan kira. Itu dia. Yang kedua, menungkan
menungkan syurga Allah SWT. Menungkan syurga itu supaya kita rajin berbuat ibadat. Sekarang ni ibadat kita macam mana? Banyak ke sikit yang kita menungkan? Cukupkah ibadat kita untuk kita bertemu dengan Allah SWT? Pasal akhirat nanti kita akan dihitung segala kebajikan yang kita buat. Itu sebabnya kita kena 4 perkara yang kita langsungkan, kita laksanakan hari-hari. Iaitu 4. Solat, baca Quran, zikir dan sedekah. 4. Itu hari-hari. Ya, pertama solat, baca Quran, zikir dan sedekah. 4 hari-hari. Kalau puasa setahun sekali. Nak ceritakan kepada kita bagaimana sayangnya Allah SWT kepada kita. Sayangnya Allah Ta'ala kepada kita ni, kita buat ibadat sikit saja, pahalanya banyak. Sebab Tuhan tak mahu berazab kita sebenarnya. Tuhan sayang, Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu sebabnya kita jumpa Quran mula Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihi. Kita sebut Bismillahirrahmanirrahim Jabbar, dengan nama Allah yang Maha Penendam lagi Maha Perkasa. Mengapa Tuhan tak sebut begitu? Pasal nak cerita ya Allah Ta'ala ini Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu Maha Pengasih. Itu sebabnya kita buat satu saja pahala diberi pahala berganda-ganda. Satu dosa, satu. Kita semayang 5 waktu sehari semalam. Puasa setahun sekali. Haji setahun sekali. Seumur hidup satu kali saja cukup membolehkan kita masuk surga. Tapi oleh kerana manusia ini passion dia terikut-ikut syaitan. Syaitan membawa kita ke arah neraka. Syaitan membawa kita ke kesenangan dunia ini. Akhirnya kita yang menyesal di akhir besok. Itu sebabnya setiap apa yang kita laksanakan, kita fikirkan, menungkan bahawa sungguhnya yang beri azab dan beri seksa itu Allah SWT. Kita sebabnya kita sunat istighfar sehari 100 kali. 100 kali sehari. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Barang siapa istighfar Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali je Allah ampunkan dosanya, walaupun sebanyak buih laut. Banyak buih laut pun banyak dosa tu Allah ampunkan. Menunjukkan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Mengasihi, Maha Pemurah lagi Maha Mengasihi. Apa lagi yang tidak dilakukan oleh Allah Ta'ala? Apa saja. Jadi kita beramal. Yang pertama, semayang 5 waktu. Semayang 5 waktu ni kita ikuti dengan semayang rawatib. Rawatib pahalanya berganda-ganda. Barang siapa semayang subuh, sunat subuh, pahalanya seperti lebih hebat daripada dunia ni. Solat rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sembahyang sunat fajar lebih baik dari dunia dan isi kandungannya. Dunia ni, dunia macam mana? Tak ada apa dunia sebenarnya. Pahalanya berganda-ganda. Barang siapa sembahyang sunat lepas maghrib 2 rakaat, seperti Allah ampunkan dosanya 20 tahun. 20 tahun. Kan banyak. Jadi kita sembahyang subuh, sunat subuh jangan tinggalkan. Sembahyang sunat subuh, barang siapa
yang datang ke surau, tiba-tiba imam dah sembahyang subuh dah, tak dapat sembahyang sunat. Kita boleh sembahyang sunat lepas subuh tu, boleh. Bukan sembahyang sunat ba'diyah, sunat qabliyah juga, tapi ditangguhkan kerana imam dah sembahyang sunat, sembahyang fardu dah. Jadi begitu. Mana sunat muakkad. Sebabnya yang keduanya, kita kadang-kadang silap. Lepas sembahyang Jumaat, sunat muakkad, sembahyang sunat. Lepas sembahyang Jumaat. Tapi banyak orang balik. Sembahyang sunat sebelum Jumaat tidak muakkad. Yang muakkad selepas Jumaat. Tapi banyak orang balik lepas Jumaat, tak sembahyang sunat. Itu rugi. Itu dia sembahyang sunat. Kemudian diikutilah juga sunat-sunat lain. Sunat duha, sunat sunat tahajud dan sunat-sunat lain. Jangan tinggalkan sunat-sunat. Kerana itu mendukung kita untuk menutup kekurangan pada sembahyang fardu. Itu yang pertama. Yang kedua, baca Quran. Baca Quran, kita kena baca Quran. Yang afdalnya baca Quran ni setahun sekali tamat. Sekurang-kurang setahun sekali tamat. Dan kemudian diiringi dengan membaca terjemahan dia. Kerana banyak makna Quran kita tidak tahu. Cari terjemahan Quran tu, tengok makna-makna dia, supaya kita faham apa yang kita baca. Dia kata barang siapa membaca Quran akan jadi syafaat di akhirat kelak. Kalau Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabih. Baca Quran nanti di hari kiamat jadi syafaat bagi pembacanya. Jadi kita kena bacalah Quran tu. Kemudian sekurang-kurangnya nak tidur kita baca surah Al-Mulk. Al-Mulk, As-Sajdah dan Al-Mulk, As-Sajdah dan Al-Waqi'ah, ya. Apa guna baca Al-Mulk? Supaya tidak ada soal di dalam kubur itu. Dan barang siapa baca As-Sajdah, 70,000 malaikat akan mendoakan untuk dia, untuk istighfar dia. Dan barang siapa baca Al-Waqi'ah, dia tidak akan apa-apa buat selama-lamanya. Jadi kena baca Al-Waqi'ah tu. Jadi begitulah. Itu yang kedua. Yang ketiga zikir. Yang ketiga zikir, kita zikir ya Allah, la ilaha illallah, dan kita baca istighfar 100 kali, ya Allah 100 kali, dan kita baca la ilaha illallah 300 kali, dan selawat 100 kali hari-hari. Sekurang-kurangnya 10 kali pagi, 10 kali petang. Barang siapa berselawat pagi 10 kali, petang 10 kali, akan diberi syafaat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar besok. Kita pentingkan syafaat. Pasal kita di padang mahsyar besok, kita akan menghadapi api neraka. Bila sebelum kita meniti tian, kita akan timbang akan disyafaat oleh Nabi SAW kalau kita rajin berselawat Nabi. Jangan lupa selawat 10 kali pagi, 10 kali petang, sekurang-kurangnya begitu. Begitulah. Itu yang kedua, zikir. Yang ketiga zikir. Yang keempat, bersedekah. Sedekah ni tu Nabi firman Allah Taala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu takkan mencapai kebajikan melainkan kamu sedekahkan apa yang kamu sayang. Jadi kita yang kita sayang tu banyak yang payah nak sedekah tu. Yang kita sayang sekali, contohnya apabila turun firman Taala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, turun firman Taala,
yang mula-mula sekali menyambut seruan tu Zaid bin Harisah. Yang paling disayanginya ialah kuda dia. Dia bagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diberi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun sekarang dah terima, disedekahkan baik pada Zaid, anak Zaid bin Harisah, Usamah bin Zaid. Nabi psikologi tinggi. Kalau sekiranya dia ambilnya kuda itu, nanti satu hari Zaid nampak kuda dia, teringat dia, kuda aku, dia kata. Itu yang paling sayang kali, dia sedekahkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian seorang sahabat lagi yang paling sayang sekali ni kebun dia. Kebun tamar dia ada air mengalir dalam kebun di Madinah, dekat masjid pula. Dia hadiahkan kepada Nabi. Nabi sedekahkan pada orang lain, pada saudara dia juga. Jadi menunjukkan orang zaman dulu terima ayat Quran tu dengan penuh kepercayaan, keyakinan. Dia hadiahkan. Terus yang paling disayanginya iaitu kebunnya. Kebun yang paling disayangi iaitu kebun tu, kebun tamar. Ada kebun, ada sungai pula, sungai kecil tu. Maka dia hadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi terima dan Nabi sedekahkan kepada orang. Nabi tak ambil. Gitu. Begitulah. Ada juga seorang sahabat di masjid, Nabi isytihar, siapa boleh terima saya punya tetamu ni. Nabi kata, rumah aku apa pun tak ada. Seorang sahabat, saya ya Rasulullah. Dia pun tak ada apa benda rumah juga, makan tak ada. Tak ada makan rumah dia. Ada sikit untuk isteri dia, untuk anak dia. Dia makan bersama, tapi dia tak makan, suap. Tak makan. Jadi yang makan tu tamu. Turun firman Allah. Besok bila pagi-pagi sampai rumah, ke masjid, jumpa Nabi dia tak cerita pun hal tu. Nabi dah tahu. Allah Ta'ala memberitahu kepada Nabi, so, dia bal diutirun anfusahum walau kana bihim khusasah. Mereka utamakan orang lain walaupun dia penting. Dia penting juga. Anak dia penting, tapi dia bagi tuan tetamu itu makan walaupun dia tak makan. Begitu. Begitu cerita orang zaman dulu, zaman dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sanggup mereka tinggalkan keluarga tak makan, dia makan. Begitulah. Kita kata kita nak belajar bagaimanakah nak menerima ayat itu dengan sepenuh hati. Itu sebabnya sama juga seorang sahabat, dia nak berpuasa, nak berbuka, tiba-tiba datang seorang nak makan. Dia tak berbuka, dibaginya orang tu makan. Orang miskin. Kemudian anak yatim. Kemudian orang tawanan. Allah abadikan kisah dalam Quran, wa yut'imuna at'ama ala hubbi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka beri makan kepada anak yatim, orang miskin dan orang tawanan. Dia tak berbuka. Yang keempat, dia berpuasa lagi. Langsung nak datang, siapa pun tak datang untuk nak menjamu selera. Jadi akhirnya Allah abadikan kisah dalam Quran mengenai orang yang bersedekah itu dengan keadaan yang tersepit. Begitulah tuan-tuan dan puan sekalian. Yang kedua, yang pertama tadi menungkan ciptaan Ta'ala supaya kuat iman kita. Yang kedua, menungkan syurga Allah Ta'ala supaya kita kuat beribadat. Menungkan. Kita terbagi oleh 3 golongan. Yang pertama, golongan puak kanan. Yang kedua, puak kiri. Yang ketiga, puak yang berlumba-lumba berbuat kebajikan.
Kita tiga. Puak kanan, puak kiri, yang berlumba-lumba. Kita jadilah orang yang berlumba-lumba buat kebajikan. Jangan kita rasa kita sentiasa berbuat baik, tapi kita atasi lagi supaya beramal kuat sikit buat ibadat. Jadi kita ni kena sembahyang pun kuat, kita beramal pun kuat, baca Quran pun kuat, dan sebagainya. Jadi kita yang ketiga, kita merenungkan nuraka Allah Ta'ala supaya takut kita berbuat maksiat. Jangan buat maksiat walau kecil sekalipun, dibimbangkan Allah Ta'ala murka pada kita. Tu yang ketiga, jangan buat maksiat. Sebabnya kata Sayyidina Umar, Allah Ta'ala sembunyikan 4 dalam 4. Yang pertama, Allah sembunyikan kemurkaannya pada satu maksiat. Jangan buat maksiat walau kecil sekalipun, dibimbangkan itu menyebab Allah Ta'ala murka pada kita. Jangan buat sikit, jangan kata alah kecil je, tak boleh kita buat. Pasal yang kecil itu menyebabkan Allah Ta'ala murka. Sekiranya contohnya, satu orang ini sentiasa bila orang ajak sembahyang, dia kata apa? Surga kubur masing-masing. Akhirnya meninggal dia orang masuk dalam USM. Tahu USM Tahu USM apa? Unit Simpanan Mayat. Bukan Museum Malaysia. Tumbuh gigi ni, tumbuh apa nama panggil? Taring. Tumbuh taring pada mulut dia waktu dia mati tu. Tuan murka pada dia. Tu zaman dulu, zaman moden. Sama juga satu orang di Johor, dia minum arak bulan puasa, hari raya puasa. Minum arak. Dan naik isap rokok, dia hidup api, masuk api dalam mulut dia, terbakar mulut, mati dia. Kan senang. Jangan buat maksiat walau kecil sekalipun, dibimbangkan Allah Ta'ala murka pada dia. Sama juga seorang jumpa saya, dia pejabat, dia kata apa? Ustaz, saya matilah, tak apa saya, Ustaz. Pasal apa ni, apa hal ni awak ni? Zakar saya terlalu panas, dia kata. Zakar saya terlalu panas. Apa sebab? Dia lewat isteri dia malam tu. Besok terus Tuhan murka pada dia. Panas ni. Saya tak tahu. Lepas tu saya jumpa sekali, tak tang dah pejabat. Sesekali Tuhan murka pada dia. Jangan, itu sebabnya saya kata jangan buat maksiat walaupun sekalipun dibimbangkan Allah Ta'ala murka. Kan susah. Itu sekiranya gitu, Tuhan sayanglah. Pasal kalau tidak, dia akan buat lagi. Buat maksiat lagi. Jangan buat. Itu sebabnya maksiat ni jangan buat walau kecil sekalipun, dibimbangkan Allah Ta'ala murka. Sudah. Itu dia. Itu yang kedua. Menungkan. Itu sebabnya dalam Quran banyak dah contoh-contoh di mana umat zaman dulu jadi kita, keuntungan kita pasal kita jadi umat Muhammad. Umat Tuhan Muhammad minta kepada Allah Ta'ala untuk kita ni 3. Yang pertama, jangan tua sangat. Kalau maksiat datang, jangan turunkan bala bencana. Yang ketiga, yang pertama, kalau jahat sangat umatku, jangan turunkan maksiat, jangan turunkan bala bencana. Yang kedua, jangan tua sangat. Yang ketiga, jangan kaya sangat. 3. Kita ni jangan terlalu panjang umur. Dan minta umur umat dia jangan panjang sangat. Umat zaman dulu kan panjang-panjang umur dia.
Orang zaman sekarang ni tak panjang-panjang umur. Umur kita amaru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umat aku antara 60 hingga 70. Itu je umur kita, umat kita. Tak panjang sangat. Yang kedua, kalau jahat bagaimana pun jangan turunkan bala. Jangan zaman dulu jadi kera, jadi buruk, jadi zaman dulu macam bala Tuhan turunkan. Jadi binatang, jadi buruk, jadi kera, jadi babi, jadi tikus. Sebabnya orang zaman dulu ni banyak Tuhan turunkan macam-macam bala bencana. Umat Muhammad ni tak ada lagi jadi buruk, tak ada. Zaman dulu jadi buruk, jadi babi pun ada, jadi macam-macam. Itu sebabnya kita lihat umat Muhammad ni banyak kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala beri. Umur pun pendek. Kalau umur panjang sangat, tak tahan kita. Kalau umur kita panjang 1000 tahun pun, apa nak buat umur 1000 tahun? Pening. Anak cucu dia pun pening tengok Datuk dia tua sangat. Tua sangat. Kerjaan pun pening, nak bayar pencen lama sangat. Itu dia. Kemudian dia lihat bahawa apabila kita lihat umat Muhammad ni tidak terlalu kaya, kalau kaya sangat macam Karun, jadi menyombong kepada Ta'ala. Sebabnya kita ni Nabi minta jangan kaya sangat. Kalau kaya sangat, susah. Miskin pun payah, kaya sangat pun payah. Yang ketiga, umur tak panjang. Itu dia. Sebabnya kita lihat bahawa sesungguhnya akhir zaman ni Tuhan dah bagi macam-macam tanda nak hari kiamat. Sekarang ni kita lihat bahawa masa Tuhan bagi kita 24 jam, tapi rasa macam pendek. Pasal apa? Hubungan kita dengan Allah Ta'ala itu amat jauh. Hubungan kita dengan Allah jauh sangat. Dia jauh, masa rasa pendek. Bila dekat Allah Ta'ala rasa panjang. Cuba kita semayang ke, zikir ke, wirid ke, rasa lama. Puasa contohnya. Puasa rasa lama. Tunggu tak siang-siang, tak gelap-gelap lagi. Baca Quran lama. Tapi kalau sekiranya kita main atau tengok televisyen, masa rasa pendek. Sekejap dah. Masa dah tak ada berkat. Masa kita tak ada berkat dah. Dulu masa kita rasa lama. Sekarang ni masa sekejap je. Dah masa dah sekejap. Sekejap dah gelap. Cuba kalau kita dengar ceramah lama, rasa gelisah. Pasal dah dekat dengan Allah Ta'ala. Kalau kita baca Quran lama. Tapi kalau kita tengok televisyen sekejap. Dah siang, dah gelap. Dah masa dah berubah. Begitu. Begitulah tuan-tuan dan puan sekalian. Kemudian yang selanjutnya yang ke pertama tadi ciptaan Ta'ala. Yang kedua syurga Allah Ta'ala. Yang ketiga mengenangkan neraka Allah Ta'ala. Yang keempat mengenangkan apakah yang dilaksanakan oleh kita, iaitu mengenangkan kekurangan kita beribadat. Menungkan banyak manakah ibadat yang telah dilakukan atau banyak manakah maksiat yang telah kita lakukan. Itu kita menungkan supaya kita takut bimbang ciptaan siksaan Allah SWT.
Kita menungkan begini, siasatan Allah Ta'ala dalam kubur. Kita apabila meninggal dunia, masuk dalam kubur, soalan mungkin nakir dalam kubur itu menyebabkan kita takut. Tetapi kalau sekiranya kita sedang beribadat, kita sentiasa tenang, pasal ibadat kita akan menguasai kita, akan menemani kita. Sebabnya kita mati dalam kubur tu, yang pertama soalan mungkin soalannya, Ma Rabbuka, siapa Tuhanmu? Ia berjawab ibadat kita. Di kepala kita semayang kita, kiri kanan puasa dan zakat, puasa kaki kanan, kaki amalan-amalan yang lain. Itu sebabnya kita beribadat. Takut soalan-soalan tak dapat jawab. Kita akan dipukul, diseksa, diazab oleh malaikat dalam kubur. Kita bimbang. Sebabnya kita beribadat ini minta Allah Ta'ala jauhkan daripada segala seksaan kita dalam kubur. Kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa fitnati min azabin nar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada seksa neraka, seksa kubur dan seksa api neraka. Bimbang kena seksaan. Sebabnya kita sentiasa baca Quran. Barang siapa membaca Quran akan lepas daripada seksaan neraka, seksaan kubur. Kita masuk kubur pun tenang. Kita rasa tidak tenang kalau sekiranya kita mati tak bawa sebarang pahala, sebarang ibadat apa yang tak kita laksanakan, ibadat yang patut kita buat. Sebabnya kita sentiasa berhati-hati, hari-hari kita beribadat, minta lindung kepada Allah Ta'ala dalam segala bala bencana dan azab siksaan kubur. Siksaan kubur kita nak mati, kita dah tahu dah. Sebabnya orang mati ni, dia nak meninggal dunia, kadang-kadang dia tak pandang ke depan. Kepala pusing ke ni, pusing ke kanan, kerana takut azab dia akan datang. Tetapi Allah Ta'ala Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ada juga seorang sahabat yang nak mati dah. Nabi pun sampai. Nabi kata, bertaubatlah engkau kepada Allah Ta'ala. Dia diam aja. Dia pandang muka Nabi. Nabi senyum. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, engkau senyum? Ya Rasulullah, aku tengok dia tak beramal, tak bertaubat pun. Nabi kata, aku tengok matanya ada tanda-tanda dia menyesal. Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Begitu. Itu rahmat Allah Ta'ala. Dah nak mati dah, dia tak bertaubat pun. Tapi Allah Ta'ala Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia menyesal nak mati itu, Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Begitu jugalah di akhirat besok. Seorang di antara yang manusia biasa ni nak Tuhan ke depan, mengalir ke neraka, pandang belakang. Allah Ta'ala tanya pada pesan kepada belakang, aku tahu engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya Allah, mudah-mudahan kau ampunkan dosa aku. Allah ampunkan dosa dia, walaupun nak masuk neraka dah, tapi Allah Ta'ala masih lagi ada rahmatnya. Itu rahim. Itu sebabnya dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihi. Tidak, dia kata Bismillahil Muntaqimil Jabbar, dengan nama Allah yang Maha Penendam lagi Maha Perkasa. Pasal menunjukkan Allah Ta'ala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu sebabnya kita amalkan selalu Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, hari-hari. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim.
Ya, wahai Tuhan Maha Murah lagi Tuhan, wahai Tuhan yang Tuhan Maha Murah lagi, Maha Mengasihi, Ya Rahman Ya Rahim. Jadikan wirid amalan. Sama juga kita jadikan amalan Ya Kudus, Ya Kudus, Ya Kudus, Ya Kudus, Ya Kudus 100 kali. Ujungnya Qadis Ruhana, supaya Tuhan sucikan hati kita. Qadis Ruhana, sucikan roh kami, supaya kita sentiasa tidak rasa dengki, tidak rasa cemburu, tidak rasa nak marah. Itu Ya Kudus, Ya Kudus, Ya Kudus, Ya Kudus. Itu ya. Itu yang keempat. Yang kelima Ya Kudus. Ya Kudus yang kita amalkan. Wahai Tuhan yang Maha Suci, sucikan rohani kami. Ya Kudus, Ya Kudus, Ya Kudus. Qadis ruhana, sucikan hati kami. Begitulah tuan-tuan dan puan sekalian. Sekiranya kita ada perasaan risau, gelisah, kita baca Qadis Kudus, Ya Kudus, Ya Kudus, Ya Kudus tu, Qadis ruhana, sucikan hati kami. Begitulah. Kita balik-balik pakai jalan. Tuan-tuan dan puan sekalian, begitulah kiranya kita dapat meneruskan hubungan kita dengan Allah SWT. Allah Ta'ala sentiasa menghubungi kita. Sekiranya kita rasa bahawa hidup ini ada rasa gelisah, risau, kita amalkan Ya Kudus, Ya Kudus itu, supaya sentiasa hati kita sentiasa ingatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitulah apa yang patut kita amalkan hari-hari. Yang keempat, habis solat, baca Quran, zikir, dan sedekah. Itu harian, ya. Jadi begitulah. Setakat itu saja malam ni. Insya-Allah jumpa lagi pada masa yang lain. Aku qali hadza, subhanal azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma amnun alaina bisafa'il ma'rifah wa hab lana tashihal muamalah bima bainana wa bainaka ala sunnah warzuqna sidqat tawakkuli 'alaika wa sunnah nabi wa amnun alaina bikulli ma yuqarribuna ilaik makrunan bi'afiyad darain wa rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.